لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي وزد لساني يا محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah kita menyambung kembali kita yang lepas bergerak 139 bahwa sekali dan perbuatannya mendahului imam. Ada orang yang mendahului imam ya. Sampai dalam imam dalam perbuatan fi'li, perbuatan bayang itu yang sampai mendahului imam dalam jadi makruh kasar silat jadi batal sembahyang. Dan perbuatannya mendahului imam itu yakni perbuatan makmum yang muwafiq, makmum yang sama-sama bertakbir bil-ihram dengan imam, sebenarnya makmum yang muwafiq yang mengikuti imam ya, dalam keadaan sengaja, disengaja gambar berenang imam aku dulu, ya, sengaja cepat ni, sengaja kenci nak berak kalau semua, ya, mendahului imam dengan sengaja dan mengetahui bahawa itu tidak dibolehkan dengan sempurna dua rukun fi'li maksudnya. Walaupun kedua rukun itu tidak panjang, ya, maka membatalkan sembahyang kerana kelainan yang kecil. Imam, ya, makmum jangan sampai mendahului imam, ya, pada dua dengan sengaja lah dua rukun fi'li. Kalau ada panjang atau pendek rukun fi'li itu, batallah sembahyangnya. Ya, belajar lain saja, belajar lain tak sengaja. Yang ini makmum berlain daripada imam itu dikirakan kelainan yang kecil yang tidak boleh dibiarkan, kesalahan yang melampau begitu. Kalau undang-undang berdunia itu kesalahan yang melampau. Dan gambaran tentang makmum terdahulu daripada imam itu dengan dua rukun itu ialah misalnya seperti makmum itu rukuk kemudian i'tidal, ya, baru nak sujud padahal imam masih berdiri dalam diam, berdiri dalam diam itu masih dalam belum rukuk, dia dah rukuk dan i'tidal, maka itu dinamakan makmum yang terdahulu daripada imam dengan tamam. Tamam itu dengan sempurna dua rukun fi'li, dua rukun perbuatan, yaitu rukuk dan i'tidal. Atau makmum itu rukuk terdahulu daripada imam, maka bila imam mau rukuk, ia pun bangkit i'tidal. Dan bila imam bangkit, ia pun sujud. Gila jangan nak jadi imam. Maka ia tidak bersama-sama dengan imam dalam rukuk dan dalam i'tidal. Maka itu juga dikirakan ia yang terdahulu daripada imam dengan tamam, dengan sempurna dua rukun ini. Ini tak ada lah ni, kadang-kadang lah. Ialah apabila makmum mendahului imam dengan dua rukun fi'li tadi dengan terlupa atau dengan kejahilannya, terlupa tidak, maka itu tidak memudaratkan sembahyangnya, yakni sembahyangnya tidak batal dengan lupa atau dengan jahil. Orang jahil juga, orang jahil ini sembahyang macam-macam rusak, tapi tak ada pahala, ya. Apa tak jahil ni tuan? Saya tadi
pulang. Ya. Zuhur di situ. Ada orang sembahyang. Orang sembahyang itu tidak ada orang ikut. Orang sembahyang takbirnya itu tidak langsung, kita tak dengar. Takbir intiqalat itu kan. Ada masuk rakaat yang ketiga, tapi dia makmum. Ya, dia senyap. Tahu dah ketiga 4 orang jadi makmum dia kepada dia. Ya. Kita sujud tu pasal mengintai dia makmum dia. Kalau orang tu tak jahil, keluarkanlah suara dengan orang ada makmum, belakang ni ikutlah dia tidak, buat dia ada dia begitu. Ini gini yang macam ni kan. Tak keluar kita balik kita fikir, orang ni jahil ke, orang ni saja. Kenapa? Dia macam tu, mungkin dia jahil. Ya, takkan aku jahil tidak jadi imam. Jangan. Ya, jangan kata kita tak boleh jadi imam. Macam tadi kita sembahyang, tiba-tiba datang makmum belakang. Pula. Tak gabrah kita. Macam mana ni? Saya baik tak baca surat yang kuat sekali. Alhamdulillah, sudah dulu. Macam itu aja. Soalnya kita fikir, jangan ada kita bukan jadi imam kan. Bila aku jadi imam, aku bukan jadi tak layak begini orang lain. Jangan kata. Kita sembahyang seorang-seorang, datang makmum yang tak diundang tu. Tengok orang sembahyang dia pun jadi makmum. Tak berapa. Sembahyang tak boleh buat. Ini berlaku juga. Berlaku di orang tani dengan saya di KWSP delegasi. Dia tengah sembahyang asar. Orang berkata dia pun jadi imam. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Asar. Jahatlah. Jadi yang di belakang. Saya ikutlah mana yang sempatkan muda kawan-kawan. Gimana Ustaz? Ya. Sebab benda-benda macam ni jangan kata kita ni tak boleh jadi imam. Ya, kena kita kena persiapan diri lah. Ini persiapan diri. Yang bila macam tu jangan sampai menyalahi peraturan. Tidak. Dia seanyap dia takut bangun daripada rakaat 3 masuk tempat. Masih takut. Ada orang biasa lah. Tidak. Ini mungkin dia tak biasa lah. Tidak. Nak sembahyang sendiri di rumah makmum datang ke belakang. Itu pula. Ini dia orang jahil juga ni kan. Dia buat salah, jahil ni tak batal sembahyangnya, tapi tak ada. Tapi disuruh belajar kita. Ya, disuruh belajar. Cara belajar tu, ya, buka. Ini paling muhim, ya. Buka budak lain kita nampak macam mana terbiasa orang belajar. Ya, habis. Tetapi kedua rukun itu tidak dikira baginya. Maka bila makmum itu tidak melakukan kembali 2 rukun itu bersama-sama dengan imam dengan kerana terlupa atau kejahilannya, maka adalah ia lakukan sembahyang serakaat lagi selepas salam imamnya. Ini betul ya? Betul, kita kena ingat. Kalau tidak, kalau dia tidak mau melakukan serakaat lagi lepas itu lepas salam imamnya, maka adalah dia ulangi sembahyang itu sekali lagi. Sebab sembahyang tadi tidak dikira. Saja. Ini yang tuan ya, sembahyang ni memanglah rasanya senang disembahyangkan, tapi sebenarnya susah. Ya, sembahyang ni paling susah kan. Dia nak jaga cara konsentrate zahir dan batin, fikiran
Oh, nak dikawal. Tak susah kan orang pikiran. Orang tidur, pikiran tak terkawal kan? Orang tidur, pikiran tak terkawal, tak boleh tidur. Teringat macam-macam, jadi kedip-kedip, itu tak boleh tidur, betul? Tapi kalau dia tak ada masalah, lah, kejap dia. Letak di bantal, innalillah, tak hilang. Tapi kalau orang ada masalah, sebenarnya. Itu juga sembahyang ni, kalau orang ada masalah, susah nak masuk. Tapi kalau ini masalah tu dianggap sebagai satu persoalan hidup. Jangan sampai terbawa-bawa. Paling-paling kan dalam sembahyang teringat macam-macam, tidak? Datanglah dari kota-kota. Tuan, tolong orang kena apa? Sembahyangkan hajat, apa? Hari banyak masalah, Ustaz. Lepas tu, bagi David, terima, baik. Masalah ni banyak. Dan pikiran kita ni masalah yang banyak. Siapa yang tak ada masalah? Ya. Siapa yang tak ada masalah? Ya, kalau kat yang sana lorong beringin. Yang sana berduduk berjalan. Antara Indonesia. Tak dia tak yang sibuk bangun ada masalah. Terusnya ya. Sembahyang paling susah ya. Paling susah berarti paling besar. Kalau sembahyang tak betul, sembahyang itu akan dihempukkan balik kepada kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sembahyang tak betul, Allah ambil sembahyang itu hempukkan kepada kita, jadikan kita jadi orang sembahyang tapi penuh dengan kesusahan. Sembahyang sudah juga, tapi dalam keadaan tidak tenteram, maka sembahyang itu sebenarnya sembahyang yang dibuat sembahyang banyak yang tak betul. Kalau sembahyang yang betul, insyaAllah tenteram, tenang. Walaupun ada masalah, dia pun mengadu pada Allah, tak mengadu pada orang. Ada masalah, mengadu pada Allah. Ya Allah, ya Tuhan, begini sembahyang, mohon kepada Allah. Ini tidak kan? Selagi ada orang, cerita masalahnya. Orang itu sembahyangnya tidak diterima oleh Allah SWT, diambil, dihempukkan kat mukanya oleh Allah, sebab kita jadi tenang, kita punya permasalahan kita lagi terbeban. Itu bagi orang tasawuf kata dia. Sebab ada masalah terang mohon kepada Allah SWT. Ya, masalah yang paling penting ialah kita nak mendapatkan keridhaan Allah itu. Itu saja. Masalah dunia ni selagi kita hidup, dan itulah dunia kita. Jadi kalau sembahyang yang betul, Nabi kata, maka sembahyang itu akan dipanggil. Memanggil kita besok, baik Tuhan, ini saya yang sembahyang nanti. Aku datang, aku nak bantu kau. Besok dipanggil kita. Dia datang sembahyang itu. Kalau kita sembahyang tak betul, Allah kata, jagalah, bukan sembahyang. Sembahyang dia kita yang tak betul itu apa kan? Umpama sampah, tong sampah, tong yang penuh sampah, bakul sampah, apa sekalian yang punya sampah, ya, diambil oleh Allah, dia kumpulkan gitu. Macam balik nanti cerai. Ada tong sampah penuh sampah tu, kita duduk, suami kita tu ambil, rekukan, apa lagi tu? Macam ni lah abuan orang yang sembahyang tak diterima. Sebab apa? Sembahyang tak diterima ni perlu kesah dia. Tak tenteram, tak tenang. Kenapa? Ada masalah mana yang tak ada masalah. Sebab tu nak minta selesai masalah ni kepada Allah SWT. Sembahyang tu, sembahyang kita tu lah. Bukan sembahyang hajat, sembahyang apa lagi. Sembahyang hajat dia sangat, sembahyang wajib tak tahu dia. Ini kadang balik dalam masyarakat kita ni. Sembahyang hajat malam. Isyak juga ada dia sembahyang lain. Tak khusyuk tak habis. Padahal yang wajib yang penting ya. Sembahyang hajat, menderu orang datang ya. Sebab anak periksa anaknya. Buat jamuan, buat itu. Sembahyang wajibnya
Maka sembahyang wajib tu yang ada dia tu, sembahyang hajat sunat tu tambahan je. Ini sembahyang sunat lebih daripada sembahyang wajib. Cara penggarapannya, cara pelaksanaannya. Kenapa? Ya, sembahyang wajib kan? Ya. Habis. Dan makmum mendahului imam dengan sengaja dan mengetahui dengan sempurna satu rukun fi'li seperti ia rukuk dan bangun daripada rukuk walhal imam masih berdiri, itu adalah haram. Dia tahu, tapi dia sengaja buat, hukumnya haram. Dan bangun daripada rukuk walhal imam masih berdiri, hukumnya haram. Lain pula halnya makmum yang terlambat daripada imam dengan satu rukun fi'li, maka hukumnya makruh. Kalau kita sengaja mendahului imam, hukumnya haram. Ya, kalau kita terlewat daripada imam satu rukun, hukumnya makruh. Jangan sampailah imam dah rukuk kita masih dah alhamdulillah. Surah al-Ladin Al-Ma'alai Bukhari Muhammad Imam dah kami Allah. Kita datang lewat nak habiskan tidak. Wah lagi imam rukuk juga. Jangan kita meninggal pada imam. Ya, sebab sembahyang yang mengiringi imam itulah sembahyang yang sangat-sangat diharapkan oleh Allah. Jangan sampai tertinggal jauh daripada imam. Ikut saja imam. Sebab Allah sudah berikan kurnia kita dapat sembahyang berjamaah, maka sembahyang kita ya dibantu oleh imam. Inilah imam boleh melepaskan sembahyang kita mana yang tertinggal. Begitu ya. Bacaan tertinggal tak apa. Sebab kita sudah jadi makmum. Lain kalau sembahyang semua muafiq, makmum kena wajib membaca Fatihah itu sampai habis. Ya, itu muafiq. Yang masbuk setakat mana yang dia boleh baca, dia baca. Imam rukuk, kita perlu rukuk. Arti masbuk itu apa? Iaitu orang yang tertinggal takbir dalam imam, itu namanya masbuk juga. Walaupun dia dapat rakaat, namanya orang itu masbuk juga, pahalanya tak berbujur. Sebab bila imam Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar. Itu baru namanya muafiq bersama imam. Kalau kita imam Allahu Akbar, saya cincak pakai buang. Ya, imam dah Wairil maghdubi ataupun Alhamdulillahirabbil alamin, kita berallahu akbar. Kita tak dapat 27. Sebab yang kita dapat 27 itu orang yang mengiringi takbir pada Rabbi imam. Ini kena ingat selalu. Ingat kadang-kadang juga yang macam tu kan. Rugi maksudnya kan. Rugi. Kalau berbentuk dunia nampak ruginya, tapi berbentuk pahala ni orang tak nampak ruginya. Jadi kalau lepas aja sembahyang, siapa yang penuh meja dia 27, aku bagi 27 ringgit. Aku sama juga dengan, tapi kau masuk imam ini, imam dah baca petang, kau baru baca, baru takbir, aku bagi 22 ringgit. Mesti orang 22 ringgit komplain. Komplain kepada imam, mana boleh saya masuk tadi? Komplain juga. Sebab berbentuk baik. Macam tu lah gaya kita tadi ya. Sebab tu kalau kita ni, sebab kita keimanan kita sama-sama sekarang berbeza-beza, jadi timbul yang macam tu, melalaikan pun dia dapat, tapi sebenarnya tak dapat, tak sama dapatnya. Baik saja. Sebagaimana yang akan dibicarakan nanti. Dan barang siapa yang mendahului imamnya dengan satu rukun, siapa yang mendahului imam dengan satu rukun, maka disunatkan baginya kembali bermuafaqat bersama imam. Kembali bersama imam bila itu berlaku dengan sengaja.
Terlajak satu rukuk, kita bangun balik, imam tu 5 rukuk baru kita rukuk. Begitu. Ya. Dan apabila itu berlaku dengan tidak sengaja, maka dibolehkan makmum itu memilih antara kembali bermuafaqat bersama imam dan meneruskan sembahyang. Dan serentaknya perbuatan makmum itu, yakni serentak perbuatan makmum dengan imam dalam perbuatan-perbuatan yang antum sendiri. Ya Allah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Itu biasa kan ya. Jangan bertingkat. Kemudian demikian juga di dalam bacaan sembahyang yang selain daripada takbir dari imam adalah makruh, seperti juga ia tertunda daripada imam sampai habis imam melakukan satu rukun atau mendahului imam dengan mula melakukan sesuatu rukun, maka itu juga makruh juga. Jadi sebagai balik murid jangan sampai kita mendahului imam. Dan waktu sengaja melakukan yang 3 ini menjadi terlupa daripada makmum itu fadilatnya, maka terluput ya, terluput daripada makmum itu fadilat berjamaahnya ada kan ya. Kalau kita tertinggal itu, maka pahala jamaah yang 27 dengan kata Nabi itu tidak dapat kita sepenuhnya. Dan pahala mustahak dan pening. Ya. Kemudian maka jamaahnya tetap sah, tetapi tidak ada pahala bagi jamaahnya itu. Pahala tak ada. Kalau dia nak jadi pahala ganjarannya, maka menjadi gugur dosa ataupun kemakruhan meninggalkan jamaah itu, walaupun jamaahnya tidak berpahala. Adapun yang dikatakan tidak berpahala jamaah itu ialah dalam hubungan dengan bahagian-bahagian sembahyang yang makmum menjadi serentak dengan perbuatan imam. Itu dia juga sama juga. Imam makmum jadi sama. Sembah Allah alhamdulillah, makmum pun ikut. Bukan ikut terus sama-sama. Jangan sampai macam itu. Ya, adapun dalam bahagian-bahagian lain yang ia tidak menjadi serentak, maka itu tidak menjadi terjejas, kecuali kerana ada perkara-perkara lain dulu. Jadi kalau ada berjamaah ni, pasti lain sebab banyak lagi sebab dia sembahyang Jumaat nanti belum sampai ni. Adapun pendapat jamaah ulama yang menyatakan terluput fadilat jamaah itu adalah makmum, iaitu keluar daripada mengikut imam hingga menjadilah ianya seperti orang yang sembahyang seorang diri. Pendapat jamaah ulama yang menyatakan bila terluput fadilat jamaah itu adalah makmum itu keluar daripada mengikut imam. Kadang-kadang pula hingga menjadi ianya seperti sembahyang seorang diri. Dan kalau dalam bab sembahyang Jumaat ya, sampai tidak sah sembahyang Jumaat itu adalah satu waham, sebagaimana yang dinyatakan oleh Az-Zarkashi dan ulama yang lain daripadanya. Yani ada yang menyatakan bahawa kalau sembahyang Jumaat itu ya sampai tidak sah sembahyang Jumaatnya itu adalah satu waham, kata dia. Sebagaimana yang dinyatakan dari Al-Qasih dan ulama yang lain daripadanya, yakni pendapat ini tidak boleh dipakai. Maksudnya adalah pada sembahyang Jumaat bila tersalah jamaah itu terkeluar daripada makmum, maka tak sah Jumaatnya. Dan ada ulama yang dinyatakan oleh Az-Zarkashi dan ulama yang lain menyatakan ya tidak mengaku, jadi waham saja. Waham ni ada yang terkeliru masuk gitu, maka sembahyangnya pendapat ini tidak boleh dipakai. Jadi pokoknya sembahyang Jumaat bila kita tersalah terkeluar daripada jamaah Jumaat,
maka sembahyangnya tidak sah. Kalau buat macam tadi itulah, terdahulu berimam kan, bermakna sembahyangnya tidak sah. Dia walaupun ada ulama yang mempertikaikan pendapat itu, tetapi ulama yang ini pendapat ini tidak boleh dipakai yang mengatakan bahawa sembahyang Jumaat bila makmum tersalah, terdahulu dan sebagainya, ya, daripada terkeluar daripada imam, maka sembahyang dia seorang diri itu tidak sah. Sebab syarat sah Jumaat ialah berjamaah. Niat usul fardhu Jumaat terkait makmuman itu wajib. Biasa makmuman itu sunat saja, sembahyang biasa. Bila sembahyang Jumaat wajib makmuman itu diqasadkan dalam hati tuan-tuan, supaya mengatakan bahawa sembahyang Jumaat ini wajib. Makmuman itu punya wajib. Jangan sampai mengatakan sembahyang biasa pun sampai makmuman pun boleh. Memang sembahyang biasa, ya. Tetapi sembahyang Jumaat makmuman dan imaman itu sebagai hukumnya wajib diqasadkan dalam hati kita supaya sembahyang Jumaat itu sah. Sebab syarat sah Jumaat ialah berjamaah. Tak ada seorang sembahyang Jumaat seorang diri. Ya, itu dalam mazhab kita lah di Malaysia, bukan di tempat lain di Indonesia, bagi tempat-tempat yang jarang orang Islam, ramai orang Melayu tapi tak Islam, ramai sebelah sana Melayu, Nusantara tetapi tidak non-Muslim, tak Islam. Tuan, dari Bali sana kadang-kadang Melayu juga Melayu, cakap Bali, kamu Islam ke? Islam. Kenapa jadi makan kat sini? Saya kan Bali tempatnya mewah, tempat peranginan, ya, tapi di sana sudah tak jadi macam orang Islam. Kenapa? Pakai coli saja. Orang perempuannya pakai pendek tu ya. Tu. Mari kita pergi rombongan kita. Tempat taja dah. Nak menerima apa? Menyaksikan apa yang berlaku. Islam dah tak nampak tuan, ya, di Brastagi, ya, di apa nama tu, Pulau Tasik Rendang Toba, ya. Jadi ada sampai dah dah begini. Tapi Islam sudah ramai sana, belum kita ada Islam katanya, ya. Saya tanya dengan dia pergi dengan Wadnan, ya, saya pergi dengan, sudah ada masjid di tepi Danau Toba itu, sudah ada 500 keluarga di sini, alhamdulillah. Tengok perjuangan orang sana tuan. Bukan negeri sendiri tu Islamnya, walaupun keadaan macam tu, orang Islam perjuangannya cukup sampai boleh mempengaruhi orang Tasik Toba, Danau Toba itu masuk Islam. Sudah ada masjid yang warna hijau, sudah ada 500-600 keluarga duduk di situ. Nah, padahal di situ tempatnya tempat maksiat, jadilah ada orang Batak itu tak Islam, ya, Batak Karo, Pulau Simosir, naik bot, seberang Pulau Simosir itu kompong. Pulau Simosir itu orang Batak semua. Ya, macam mana kita nak Islamkan dia? Lari banyak Malaysia ni, maknanya tu ada orang Batak, ya, orang Bali, Pulau Bali. Dia cakap, dia perempuan tu di sana, Pak, ini pakaiannya begini, lumayan. Yang ada duit, susah duit, ya. Itulah. Jadi kita ni amat beruntung tuan-tuan. Negara kita ni Islam boleh kita semai terus. Terus syaratnya kita kena betul-betul komited lah dengan Islam, ya. Kalau memang kita baik kita dunia akhirat dapat macam ni. Saya takut seronok dunia je macam ni, akhiratnya
terabai. Banyak tuan, masyarakat itu kita mengabaikan sembahyang itu ini sebagainya. Dia Melayu saja. Ya, tak faham. Habis saja. Dan hukum itu berlaku, yakni hukum-hukum hilang fadilat berjamaah tadi yang 25 atau 7 itu di dalam tiap-tiap perkara yang makruh dari segi jam sembahyang Jumat jamaah. Ya tuan, saya ulang balik. Dan hukum itu berlaku, yakni hukum-hukum hilang fadilah jamaah tadi. Hilang fadilah jamaah rugi dah tuan. Kita rugi. Ya. Orang yang tahu bab-bab yang macam ni tuan, rasanya ruginya ya Allah. Dia tebus dengan sembahyang-sembahyang yang lain. Kita berapa yang macam ni kita rasa tak rugi tuan. Orang yang tahu dia macam tuan, dia rasa ruginya aku tak sembahyang jamaah. Ruginya aku tak sembahyang jamaah. Siapa nak bagi tu 25 atau 27 pada jemaah senang, Allahu Akbar. Imam kita amin Fatihah, surah tak payah baca. Ya, dan ada kita baca sendiri terus. Itu kan untuk dari bacakan imam. Pahala yang diberi 27, ada yang kata 25, terserahlah. Ya, siapa nak bagi? Ya, baik jemaah. Sebab tu kita kena, kalau dah orang dah jatuh cinta dengan bab yang macam ni, dia tertinggal, dia rasa ruginya macam kehilangan duit RM10. Dia hilang duit RM10 pun dia percaya sekali bang cacing kan. Siapa yang ambil ni? Anak yang mana ni? Titik jari ni. Baru hilang RM10. Mana tuan ya? Kemudian dengan cara tidak munasabah, dari segi jamaah tadi, dengan cara tidak munasabah adanya perkara itu di dalam yang lain daripada sembahyang berjamaah itu kan. Jangan buat ya, itu sebab kita jaga ganjaran kita ya. Ada pun perkara yang makruh yang boleh berlaku dalam masa sembahyang seorang, seperti melihat langit, itu dia. Jangan tengok langit, makruh. Ya. Maka perbuatan itu tidak sampai meluputkan fadilah berjamaah. Kalau makruh pun janganlah buat, tidak. Dalam sembahyang ke, dalam luar sembahyang ke, mana yang makruh, kalau boleh kita bimbing bini kita supaya jangan kita lakukan yang makruh ni tuan ya. Apalagi yang apa, yang haram, ya, yang tak betul tak baik, jangan kita cuba. Sebab benda ni nanti bila dah berlaku, dia boleh menjalar tuan, menjalar sampai kita tua. Ya. Dan Nabi sebut apa yang berlaku semasa tua, kebanyakannya dah berlaku semasa muda. Baru kita tentukan tua kita, ya, waktu muda lah dan menentukan. Betul lah ya. Kalau dah tua kadang-kadang berlaku benda-benda yang kurang menyenangkan dalam waktu tua, kita kesian tengok tuan ya. Kita pun dah tentu tahu macam mana tua. Orang tua ni kalau sebut tua ni, ya, 60 ke atas ke, itulah lubangan. Kesian tuan-tuan, kesian. Yang tengoklah kesiannya orang macam ni, ampun mak lah kan, bahagian dia macam tu kan. Tuan-tuan, dah walaupun dah tua, ada dah sempat punya surau, kuliah mengaji, ya Allah tuan-tuan. Ada orang yang dah tua tak tahu apa macam dia juga. Tak kesian ni. Tuan-tuan pergi datang sini, selangkah dia berapa puluh pahala tuan-tuan kalau melangkah. Naik motor, mana melangkah, masuk jalan kaki. Adalah bagian-bagiannya dah. Melangkah. Jadi belajar, ada dalam belajar ni, orang bersalah dengan orang belajar pun lebih pahala kan. Orang belajar, kita bersalah dengan orang yang belajar, orang lebih pahala. Pahala kita bersalah dengan orang belajar. Pahala ni Masya Allah kan. Tuan-tuan pergi belajar, baik.
Kalau tengok dalam kitab, rasanya kita rasa rugi, menyesal kita kena yang berlalu dulu dah tahu dah kerana lupa kan. Kalau nak kita, kalau seboleh-bolehnya tak boleh mengajar, belajar jadilah sentiasa belajar. Sebab tu Nabi kata utul ilma minal mahdi ila lahdi, utul ilmu daripada buaya ke lubang panjang-panjang ayat belajar. Ruang sikit belajar tu bukan nak 24 jam belajar ya, ada ruang. Jangan kita lupa. Pahalanya itu penting tuan. Pandai tak pandai kita belajar bukan kita punya, Allah punya. Dengar niat belajar juga. Orang niat belajar ni mati syahid kan? Syahid akhirat. Betul pergi mengaji lalu balik aksiden dalam kereta mati pun kau kan. Yang dia kata lah kesiannya lah latih mati. Ya, kita kata kesian tapi dia dah renung. Orang niat dia naik motor tu nak pergi belajar, kompong masuk surga. Orang belajar ni mati syahid akhirat. Sebab tu kita jangan lepaskan peluang ni pula. Bukan perlu pandai. Allah kata tak suruh pandai, suruh belajar. Ya. Kalau dah pandai, apa tak lain. Betul ya? Baik, ni. Kalau sembahyang dah pandai, sembahyang ni elok, kita juga dapat pahala. Belum pandai, tapi sembahyang pula salah, Allah maafkan. Senang. Sayang Allah dengan kita, tapi kita yang kurang sayang dengan kita. Baik. Maka sunat bagi makmum itu bahawa ia memperlambatkan diri dari mula melakukan sesuatu perbuatan sembahyang daripada imam. Mula melakukan perbuatan itu sunat. Makmum itu memperlambatkan daripada imam. Dan hendaklah makmum melakukan perbuatan itu dengan imam selesai melakukannya. Imam selesai melakukannya baru kita buat. Tapi imamnya kadang-kadang curi langkah. Sebab sujud Allahu Akbar, belum berdiri Akbar dah lebar. Jadi makmumnya ni, kalau makmum seorang dua nampak tambah sikit imam. Ya. Kalau makmum dulu belakang halaman nampak. Makmum dah tegak, imam kau tinggi naik sudah. Ini kan. Ya, sebab tu jadi imam ni pun kena pandai juga lah. Ya tak, timing tu kan. Supaya jangan nak jaga takbir Allah. Dia takbir ni dia pun ada tuan, ada 3. Ya, saya ulang balik, tuan-tuan dah tahu kan, ada 3 cara. Ikut fiqah sampai 14 harakat boleh. 14. Daripada sudut Allahu Akbar berdiri. Waktu tu makmum jangan bangun dulu sebab belum lebar. Lebar tu selesai lah, cakap jauh. Ya. Ini baru Allah, makmum pun bangun dah bar, imamnya pula belum sempurna baru masuk boleh bar, baru tegak. Ini kelak ni buka sikit. Ya, makmumnya dengan imam. Imam ni patut dia yang membimbing tu jangan sampai memerangkap makmum. Itu walaupun 14 tetapi makmum tunggu sampai barnya imam. Tapi imamnya barnya masih begini. Jadi makmumnya dah tegak sempurna sebab jauh belakang sana. Nampak? Berlaku kan ya? Berlaku. Sebab tu ambillah ilmu fiqah. Ilmu fiqahnya macam tu. Ilmu tasawufnya 4 harakat saja. Ya, Allahu Akbar. Ya, tapi kita kena cepatlah bangun dulu.
bar itu mesti dah sempurna supaya makmumnya bangun. Ilmu tajwid lagi 2 harakat je. Allahu Akbar. Fikirlah yang mana tu. Ya. Terserah. Ya, pada ulama fikah ni 14. Tasawufnya 4 harakat. Tajwidnya kompol, mat asli 2 harakat sahaja. Dia fikirlah semuanya boleh berlaku, tetapi pandailah kita nak menyusul sebab makmum kita di belakang sana pun ya perlu dijaga oleh si imam. Ini baru masih Allah baru duduk sana, bangun sikit baru makmumnya dah tegak siap, dia baru nak naik imam. Ini imamnya memerangkap makmum ya. Macam tu jangan amalkanlah. Ya sebab kesian ya sembahyang kita ni. Baik. Dan yang lebih sempurna lagi daripada ini, hendaklah makmum memperlambatkan diri daripada melakukan perbuatan sembahyangnya itu daripada seluruh gerak diri imam, dan dalam makmum itu jangan memulakan sesuatu perbuatan sehinggalah imam itu selesai kepada hakikat perbuatan sembahyang yang berpindah kepadanya. Maksudnya akbar imam itu sudah selesai. Tapi tadilah akbar ni masih macam rokok daripada bangun. Jadi memerangkap makmum ya. Maka berdasarkan beradab ini, janganlah makmum turun kepada rukuk dan sujud sehingga imam itu sudah rata anggota dalam rukuknya. Kalau dah sehingga dahi imam sudah sampai kepada sujud, baru kita sujud. Allahu Akbar, baru kita sujud. Ya, Sami Allah liman hamidah, tenai. Tapi yang jadi ada daripada sujud nak bangun ke rakaat kedua, itu yang ada berlaku. Allah dulu, Allah dulu balik macam ni bar. Sedangkan makmum sudah. Ini ya. Jadi hukumnya lalu macam tak betul lah. Dan kalaulah menjadi serentak takbiratul ihram imam dengan takbiratul makmum, makmum dengan takbiratul imam, atau menjadi jelas terkemudiannya takbiratul ihram imam daripada takbiratul makmum, yakni makmum takbir dahulu dan imam kemudian berimam, maka sembahyang tidak makmum itu tidak menjadi. Takbir ihram imam belum selesai, kita sudah takbir dulu, maka sembahyang makmum tidak diterima jamaahnya, dia telah mendahului imam takbir. Dan tidak mengaku imam mengulangi takbir ihram dengan secara sir dengan niat kali keduanya bila para makmum tidak sedar antara hal itu. Ya, kalau imamnya ulang sendiri takbir tapi makmum tak dengar, ini kena, ini imam ni ya, imamnya rasa kurang yakin, makmum sudah takbir siap, kita dah takbir Allahu Akbar, tapi dia kurang yakin, ya. Tapi makmum satu jamaah sudah bertakbir, jadi berjalan nanti kalau kita umumkan, takkan kita buat, batal. Kalau campur, ya, kita tak bergerak sendiri, secara sir, Allah Akbar, tak payah angkat tangan, ya, tak mengaku ni juga. Tapi jangan sampai makmum tahu. Maka kalaulah makmum mendengar imam takbiratul ihram kali kedua, maka kalau mereka sedar, sembahyang mereka batal. Ni imam ni nak kena tahu. Jadi imam jangan rasa tak yakin takbiratul batal. Kita boleh ulang sendiri tanpa pengetahuan makmum. Kalau makmum tahu, makmum batal sebenarnya kena takbir sekali lagi. Dan hendaklah mereka takbir ihram sekali lagi selepas selesai imam daripada takbir ihram tadi. Kalau dia sedar, kalau dia tak sedar, imam sah, makmum pun sah. Itu nak jaga contohnya.
Dan tidak mengapa makmum serentak dengan imam dalam memberi salam. Tak mengapa makmum serentak dengan imam dalam memberi salam. Dan juga tidak mengapa kalau makmum mendahului imam dengan membaca Al-Fatihah, ya, dan membaca tasyahud. Itu kali tak apa. Misalnya dengan makmum selesai melakukan satu daripada rukun itu sebelum lagi imam masuk melakukan rukun itu juga tidak memudaratkan, kerana kelainan dengan imam di sini tidak merupakan kelainan yang keji. Itu dalam rukun fi'li yang asasnya di dalam qauli. Tak mengaku kita dahulu kita baca Fatihah dulu, imam belum baca Fatihah kita baca kalam dulu, tak apa, ya. Beri salam serentak tak apa, ya. Dan dikatakan yakni ada pendapat yang menyatakan bahawa wajib mengulangi perbuatan itu beserta dengan perbuatan imam. Jikalau imamnya terlajak tadi tak betul, diulang balik. Ada yang mengatakan pendapat itu diulangi sama-sama. Ataupun selepas perbuatan imam itu lebih utama, ya, imam dulu baru makmum, maka perkara itu tertanggung ke atasnya, kata imam, kalau ia tidak mengulanginya. Tengok, tertanggung kata imam, ya, kalau dia tidak mengulanginya. Kalau imamnya salah, tanggunglah dosa imam, tanggung. Begitu, tuan. Ya. Dan sembahyangnya menjadi terbatal, yakni wajib dia mengulangi Fatihah dan tasyahud itu kerana yang dahulu itu terdahulu daripada imam, maka tidak terkira mengikut pendapat itu. Kalau boleh makmum mesti di belakang bacaan imam dan perbuatannya macam itu juga, dan yang paling baik macam yang dah biasa saja di belakang imam. Maka sunat makmum meraihkan khilaf ini, yakni sunat dia mengulangi Fatihah dan tasyahud yang dilakukan dahulu daripada imam. Tengok, kalau dia terlajak, ya, dia boleh ulangi sunat, ya, ulang balik Fatihah. Makmum dengan Fatihah, imam jangan. Imam baca Fatihah 2 kali batal. Imam baca Fatihah 2 kali batal sembahyangnya. Ni ingat-ingat tuan-tuan, ditakdir Allah Subhanahu Wa Taala lepas baca Fatihah imam batal, maka makmum yang di belakang menganti jadi tempat imam, dia pun baca Fatihah lagi sekali, batal sembahyangnya. Sambung mana yang imam belum buat. Ini berlaku, dah berlaku ni. Saya sendiri jadi makmum, imamnya salah, keluar, yang di belakang ganti. Ganti imam yang salah tu. Betul lah dia ganti, tetapi maklangnya dia baca lagi Fatihah sekali lagi. Jadi sembahyang semuanya 3 kali Fatihah. Patutnya ganti tempat di mana imam yang salah itu sahaja. Kalau imamnya rukuk, saya harus rukuk je lah. Begitu, jangan baca Fatihah ulang balik. Tak betul lah, ya. Itu nazir masjid tu, itu tu jadi nazir pada belajar lah. Dulu lah macam tu je lah. Kita kan sebab tu dia bahasa surah macam ni, kalau boleh babak macam ni kena ada, ya, sebab dia akan mengambil tugas tersebut kalau diperlukan, tidak. Jangan sampai bang bergerak berbalik. Sekali-sekali suruh bang tak ada, ibadah tak ada, nanti dah jadi kuasa bang. Tahu aja. Asyhadu Allah, hayya ala shalah. Tak bunyi. Betul. Sewajarnya, ya, sewajarnya mana-mana ada jawatan tu kontrak lain hidup di samping buat perisian. Bila saja jangan kata bila memang ada, bila tak ada, imam tak ada. Kita apa saja sekali nak dia naik awak salah. Pada pula biar maghrib baca kuat surah. Jadi kan sebab tu jaga puasa masjid ni bukan macam JKK. Main buat saja pun boleh senang, tapi dia mesti surau kena bertugas kiranya diperlukan, begitu. Baik saja.
Maka sunat makmum meraihkan khilaf itu, ya, sunat makmum meraihkan khilaf, yakni sunat yang mengulangi Fatihah dan tasyahud yang terajak tadi, ya, dilakukan dahulu daripada imam kerana memberi perhatian kepada khilaf ulama dalam bab ini. Sebagaimana disunatkan makmum mengakhirkan seluruh Fatihahnya menjadi terkemudian daripada Fatihah imam. Ya, selagi Fatihah imam belum habis, jangan kita baca Fatihah. Ya, walaupun di dalam 2 rakaat mula-mula dalam sembahyang sir, dalam sembahyang sir dan asar, kita terkemudian sikit daripada imam. Kalau makmum menyangka bahawa imam membaca surah, dan kalaulah makmum mengetahui bahawa imamnya membaca setakat Fatihah sahaja, yang ia tidak baca surah, maka wajiblah bagi makmum membaca Fatihah beserta dengan imam membaca Fatihah tadi, tuan. Macam-macam tuan dia. Itu macam mana nak selesaikan? Imam dia tak baca surah, kita nak baca surah macam ni. Ya, kita nak dengar jauh kan. Kalau kita baca sir, kita nak dengar. Kalau kita dengar, sudah macam mana? Imam baca Fatihah, dia tak baca Fatihah. Jadi kita nak baca Fatihah lagi, kita nak baca surah lagi. Itu dia. Itu sebab itu kalau dia dengar, dia baca kita dengar, kita boleh ikut dia. Itu adabnya, ya, jangan kita mendahului imam. Baik, kalau imam tu katakanlah dia sembahyang zuhur, imam baca Fatihah macam biasa, kemudian kita nak baca surah panjang atau surah pendek, supaya jangan tertinggal sembahyang imam. Ini tuan-tuan, ada yang mengatakan ulama kita baca surah pendek saja, kita diam menunggu imam, tak apa. Begitu. Jangan sampai kita baca surah tapi separuh je, sekerat, maknanya tak sempurna pula dalam ayat yang kita baca. Umpama gitu, Qul huwallahu ahad, Allahu akbar. Imam dah rukuk, ya, kita baca Qul huwallahu ahad, imam Allahu akbar. Kita macam mana? Oh, semangat. Dia. Ya. Lebih baik kita diam. Nak baca surah boleh, tetapi yang sempurna pula surahnya, kan? Ya kan? Boleh al-kafirun. Habis. Allahu akbar. Ini. Lebih baik dia baca surah pendek. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbikal wanhar inna syani'akal abtar. Diam. Tunggu imam. Kompon ke? Ini kalau sembahyang zuhur dan asar. Jangan kita boleh panjang. Boleh panjang, maknanya seterat. Orang tak lalu terbidik, padahal dari yang menatiu, wala yahud ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin, Allahu akbar. Baru fawailul lil musallin, imam pun lalu jawab Allahu akbar. Bermakna kita baca dia. Fawailul lil musallin, neraka bagi orang yang sembahyang. Sebab makna fawailul lil musallin tadi, neraka bagi orang yang sembahyang, tak boleh berhenti kat situ, kena sambung. Alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Tak boleh baca fawailul musallin, Allahu akbar. Tak boleh kan? Sebab maknanya itu dari segi mana? Salah. Neraka bagi orang yang sembahyang. Neraka pula. Ini kan sebenarnya ayat itu sewajar disambung sampai habis. Macam mana bagi kita tak faham maknanya, kita pantai je. Jadi kita tak kena, lebih baik kita baca surah pendek yang confirm habis ujung. Baca surah-surah itu pun kena tahu maknanya, tuan-tuan, sebab kita nak berhenti di tempat yang betul-betul diharuskan berhenti, itulah adab membaca. Alhamdulillah, ya. Sambung kat sini lah dulu. Dengan cepat habis. Banyak lagi menyuat lagi belum sampai ni. Habis tadi ya. Sampai ni dan tidak sah makmum mengikut seorang yang ia berpendapat bahawa sembahyang itu batal. Tidak sah makmum mengikut orang yang berpendapat bahawa sembahyang imamnya itu batal. Maka tidak sah makmum dulu.
Ini susah tuan. Ini beri susah tuan. Susah macam mana? Orang yang pandai jadi makmum, orang yang kurang arif jadi imam. Ini Datuk Hasan Azhari, waktu saya belajar dengan dia dulu, ini susah dia. Aku nak sembahyang dengan siapa? Dia memang pakar tajwid kan. Semua orang maklum, semua orang tahu, maklum semua. Betul. Berdoa baca Fatihah. Mana Fatihah ni? Dia. Dia nak jadi Muhammad atau tidak? Susah. Orang yang tahu untuk jadi makmum, orang yang kurang tahu jadi imam. Ya. Sebab benda-benda macam ini bukan kita nak lihat, nak nunggu kita pandai, tidak kan. Sebab hak-hak dia ada. Jadi susah ya. Sebab tu semua orang kena belajar biar semua orang jadi pandai boleh belajar. Dan hak orang tertunggu saja. Sebab begini sembahyang kewajiban semua orang Islam membaca dengan betul. Kalau dia baca betul, belajar, jangan sampai tak belajar. Untuk melepaskan melakukan tahap kita ni supaya ibadah kita diterima. Syaratnya, kalau nak terima sembahyangnya, kalau kita salah, kita kena cepatkan kita masih belajar, baru Allah boleh terima sembahyang itu. Kalau dah tak mau belajar, kita sembahyang juga, ya sebab tu belajar ni sampai rumah buku. Sebab tajwid khususnya pas sembahyang kita, susah sebenarnya. Ya, jangan bimbing, lidah dah keras, bacaan tajwid pun dah susah. Nak ingat hukum tajwid macam mana? Huruf F ada 15. Apa dia? Huruf yang kecil-kecil ingatlah. Ya. Mim mati dan dalil bertemu dengan huruf hijaiyah. Baru dari 5 kan? Ifa, Ilhar, Jamal Guna, Jawabila Guna, Ikhlas. Betul tak? Ikhlas huruf apa? Itu dia huruf ikhlas. Ba. Betul tak? Dia nak dia minum. Bila guna dia lam ra. Izhar 6, hamzah ain ha. Ifa ada 15. Apa dia? Sudah. Macam tengok. Sa jim dal zai sim sad do fa. Boleh ingat? Kau boleh tahu ada Ifa maksud hukumnya nak. Betul ingat? Susah kan? Sebab tu niatnya belajar untuk melepaskan kita semoga diterima amalan kita oleh Allah, kita sebagai pelajar dan belajar sehingga berbangku. Nasib baik ada sampai berbangku. Nabi kata untuk melepaskan kita kata. Kalau tidak kita ibadah saja tanpa ilmu, Allah Taala. Dengan adanya sebab nak suruh belajar ni sebenarnya bangku, itulah kelepasan kita. Sebab orang tengah belajar, Allah maafkan. Ini Allah pemurah, Allah tahu juga kita ni bukan semua berpeluang dapat belajar tu. Pandai pula Nabi Muhammad apa kita juga. Kalau kamu tak mau belajar, mendengar jadilah. Sudah. Nak lari mana? Mengajar tak boleh, belajar tak enggak. Mendengar jadilah. Bukan mendengar saja kalau ikhlas, paling lekehnya. Suka dengan bab belajar sudah. Aku tak boleh belajar, tak boleh lagi ni nak, tak boleh gini nak. Mat, bagilah tu sedekah kat masjid tu ada orang belajar tu, bagilah aku semua. Katalah macam tu kan. Bayar akan suruh kepada masjid tu, kepada surah ni sebelum bayar ni bagi orang belajar ni. Kami tak mampu dah, sakit dah. Ini tujuan aku nak beri terang lampu supaya orang-orang belajar di surah.
Itu tanda kita suka. Kan? Namanya muhibban, tak? Pun aliman, atau ta'liman, atau mustami'an, atau muhibban. Wala takun khamisan. Jadi kalau orang belajar mengajar, kalau tak boleh mengajar, belajar. Tak boleh belajar, mendengar mustami'an, atau muhibban, atau suka dengan orang belajar. Wala takun khamisan. Jangan jadi orang kelima. Nabi dah sebut orang kelima. Dan hari itu Nabi dah sebut. Kemudian hadis, jangan dia orang kelima ni apa? Mengajar tidak, belajar tidak, mendengar pun tidak, suka pun tidak, habis. Fatuh lik, ujungnya Nabi kata. Fatuh lik, mampu bakal kepada laknat. Dia suka. Dalam pada senang-senang buat ni juga dia punya susah juga. Sebab tu samalah kita macam tu saja, sehingga ke lubang kita belajar. Tidak tak apalah, kita pergi-pergi lalu. Allah lah sampai sini, adakan 182. Ada tak? Ya. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi واغفرنا من البلاء والوباء والفحشاء ومن شر الاعداء والشياطين ونغفر اموال بالسوء انك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم.